Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kita sekali lagi untuk menyambung perbincangan tata bahasa asas bahasa Arab, dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan perbincangan di pelajaran ke-11 di muka surat 121. Sebagai mengingatkan semula, pelajaran ke-11 ni ialah berkaitan dengan, kalau kita boleh lihat paparan di sini di isi kandungan tu, pelajaran ke-11 ialah untuk membincangkan pecahan wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Jadi ini wazan 5 kita telah bincang pun. Ini wazan 5 kumpulan pertama. Jadi kita telah bincangkan apa maksudnya wazan 5 ini, iaitu kata telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan juga kata terbitan. Dan tiap-tiap daripada wazan ni telah berlaku, dia ada pecahan dia. Dan sedang berlaku pun ada pecahan dia. Pelaku pun ada pecahan dia, dan yang dilaku pun ada pecahannya, iaitu menunjuk pada lelaki, perempuan, bilangan dan sebagainya, dan juga kata terbitan. Dan kumpulan pertama ni kita telah buat. Bolehlah kata perbincangan yang menyeluruh lah untuk kumpulan pertama. Hanya sekarang ni kita nak melihat kumpulan seterusnya, iaitu kumpulan 2 sampailah kumpulan ke-10 ni. Jadi kita nak melihat seperti mana kita telah bincangkan kumpulan pertama, kita nak melihat kumpulan kedua, bagaimanakah pecahan dia, kita pun telah buat. Dan kumpulan ketiga dan sampailah kumpulan ke-10, iaitu pecahan kata kerja telah berlaku, kita telah buat. Dan kata kerja sedang berlaku pun kita telah buat, daripada kumpulan kedua sampailah ke-10, iaitu dia menunjukkan kepada pihak yang bercakap atau pihak yang melakukan perbuatan, bilangan dia, jantinanya, dan seterusnya lah. Kita telah bincangkan. Dan kita pun telah bincangkan setakat ni lah, kita telah bincangkan pelaku bagi kumpulan kedua dan yang dilaku bagi kumpulan kedua. Di hari ini kita nak meneruskan lah, nak melihat bagaimana nak bentuk pelaku bagi kumpulan yang ketiga sampailah ke-10 kalau sempat. Dan kita pun telah bincangkan bahawa dia mempunyai bentuk yang bentuk cara nak membentuk pelaku dan yang dilaku mempunyai satu corak yang serata saja, iaitu dia berasaskan kepada sedang berlaku, yufa'il. Jadi nak membentuk kata kerja pelaku dan yang dilaku, kita letak mim saja di awal, kita gantikan ya di sini dan letak mim berbaris depan. Ini untuk semua kumpulannya begitu, selain daripada yang pertama lah. Pertama dia lain sikit. Jadi untuk kumpulan kedua sampailah kumpulan ke-10, cara nak membentuk pelaku ialah letak mim menggantikan ya di bahagian kata kerja sedang berlaku. Dan mim ni dibariskan depan. Dan beza di antara pelaku dan yang dilaku ialah bahagian ain tu dibaris bawah, dan bahagian untuk pelaku dan bahagian ain dibariskan baris atas untuk yang dilaku. Jadi wazannya ialah mufa'il untuk pelaku dan mufa'al untuk yang dilaku. Ini seteruslah sama seperti sampailah yang nombor 10, kumpulan ke-10, mustaf'il bagi pelaku, mustaf'al bagi yang dilaku. Pembentukan ini ialah dengan menggantikan ya di sini dengan mim baris depan. Itulah dia punya corak yang serata, dan rasanya kalau kita boleh menghafal, kalau kita dah hafal kata kerja sedang berlakunya, jadi nak membentuk wazan untuk menunjukkan kata nama pelaku, dia tidaklah begitu rumit, kerana kita gantikan kata kerja sedang berlaku, bahagian ya tu kita buang, letak mim baris depan. Dan ikutlah yang tadi sebagaimana dah sebut tadi, iaitu bahagian ain dia kalau pelaku baris bawah, dan kalau yang dilaku baris atas. Dan kalau kita jumpa perkataan yang begitu bentuk dia, kita boleh agaklah apakah maksudnya. Contohnya muslim, muslim. Di sinilah muslim.
itu yang melakukan perbuatan, iaitu menyerah. Kalau muslam, yang diserah. Kalau mukhlis, yang mengikhlaskan. Kalau mukhlas, yang diikhlaskan, yang dibersihkan hatinya supaya jadi ikhlas. Itulah makna di antara makna yang ditunjukkan oleh pelaku dan yang dilaku. Jadi semualah perkataan yang kita jumpa, kita boleh bentuk sama ada yang melakukan ataupun yang dilakukan. Jadi itu ialah gambaran umum kita di mana sekarang, iaitu nak melihat, nak membincangkan, nak menghabiskan perbincangan daripada pelajaran yang ke-11 ni, dan kita ke objektif ketiga kita, iaitu untuk melihat bagaimanakah kumpulan kata kerja ni, bagaimana kita nak bentuk pelaku dan yang dilaku bagi setiap kumpulan kata kerja daripada 1 sampailah ke 10. Dan akhir sekali nanti kita akan buat kata terbitannya. Baik, kita kembali kepada nota kita, dan di sini hari ini insya-Allah kita akan teruskan perbincangan untuk untuk melihat bagaimanakah nak bentuk pelaku bagi kumpulan kata kerja yang ketiga. Jadi nak bentuk pelaku ni berasaskan kepada kata kerja sedang berlaku. Jadi itu yang kita kena tahulah. Jadi kalau fa'al telah berlaku, telah buat sesuatu, kalau sedang buat sesuatu tu bagaimana bentuk dia? Jadi kita boleh tulis di sinilah, iaitu fa'al yufa'il. Okay, saya catatkan di sini yufa'il, kerana nak buat pelaku ni kita buang je you di sini dan menggantikan dengan mim di depan. Okey. Dan kalau contoh di sini, kalau jahad telah berjihad, kalau sedang berjihad, wazan dia ialah yujahid. Jadi bagaimana nak bentuk pelakunya? Jadi begitulah tadi, ya ni dibuang dan digantikan dengan mim baris depan. Jadi ini contoh begitulah. Mufa'il untuk lelaki, dan pecahannya kalau untuk perempuan letak ta marbutah, mufa'ilah. Dan kalau ramai lelaki, mufa'ilun, letak waw dan nun di akhirnya. Kalau untuk menunjuk kepada ramai perempuan, mufa'ilat, iaitu diletak alif ta setelah dibuangkan ta marbutah di sini. Dan ini sama, bentuk ni, cara ni sama untuk semua kumpulan kata kerja. Sama ada kumpulan ketiga sampailah ke 10. Jadi sekarang ni kita nak mendedahkan saja, mempaparkan saja contoh-contoh bagi wazan, pelaku dan yang dilaku serta contoh-contohnya. Jadi di sini kalau kita gunakan jahad, telah berjihad, yujahid, sedang berjihad. Tapi kalau seorang yang berjihad itu, kalau lelaki mujahid, kalau perempuan mujahidah, dan kalau ramai lelaki mujahidun dan ramai perempuan mujahidat. Kalau kata nama yang dilaku, jadi kita tahulah bahagian ain saja diubah daripada baris bawah jadikan baris atas. Jadi mufa'il asalnya, dia akan bertukar menjadi mufa'al untuk menunjukkan kepada yang dilaku. Jadi di sini mengikut konteks. Kalau di sini kita terjemahan literal ni, kita boleh kata yang dijihadkan kerananya, ataupun tengoklah konteks bagaimana. Kerana itu yang dilaku, bukan perbuatan jihad tu berlaku kepadanya. Bukannya orang yang melakukan jihad tu, tapi yang dilakukan jihad terhadapnya. Jadi itu kena tengok konteks sebenarnya untuk melihat makna sesuatu wazan tu kalau ia digunakan. Jadi di sini mufa'al untuk lelaki, kalau perempuan mufa'alah, dan kalau ramai letak waw nun untuk lelaki, dan untuk perempuan letak alif ta. Disamalah ni mujahad, yang dilaku, dah kata nama yang dilaku. Dan untuk perempuan mujahadah, dan kalau ramai mujahadun, dan untuk ramai perempuan mujahadat. Jadi itu cara pembentukannya. Jadi rasanya taklah begitu rumit. Dan ini selesailah kumpulan yang ketiga. Jadi seperti biasa kita akan tengok contoh-contoh daripada laman sesawang, corpus.quran.com. Jadi kita akan lihat untuk melihat contoh-contoh yang ada dalam pembentukan pelaku ataupun kata kerja dan sebagainya, dan kita boleh bentuk wazan pelaku daripada contoh-contoh yang diberikan. Jadi kita lihat di sini, di paparan di sini. Jadi saya rasa boleh lihat ya. Okey, kalau dah nampak tu, jadi kita akan seperti biasa caranya, eloklah kita cuba untuk membuat sendiri, katakan bagaimana nak mencari, iaitu kita pilih Quran Dictionary
dan kita pilih yang pilihan ketiga tu ialah morphological search. Dan kita pilih part of speech, pilih all pun tak apa. Dan kita pilih form dia, iaitu nombor 3. Nombor 3 itu ialah fa'al. Dan kita pilih search. Dan dia akan paparkan lah perkataan-perkataan yang dibentuk menggunakan wazan kumpulan yang ketiga, iaitu fa'al. Dan kalau kita hafal wazan 5 dia, fa'al, yufa'il, mufa'al dan fi'al ataupun mufa'alah. Jadi di sini yang pertama kita lihat ni, yukhadi'un di sini ialah kata kerja sedang berlaku. Yukhadi'un iaitu mereka menipu. Jadi kalau nak bentuk kata nama pelakunya bagaimana, kita buang ya di sini dan gantikan dengan mim baris depan. Jadi yukhadi'un dia akan jadi mukhadi'un, dan ini oleh kerana ada waw nun di akhirnya, dia menunjuk kepada ramai lah orang-orang yang cuba menipu. Ini contoh pertama lah, yukhadi'un. Dan kalau yang dilakukan kemungkinan tak digunakan kerana makna tak sesuai lah. Tapi kalau kita nak buat juga, kita akan buat daripada mukhadi'un, jadi bariskan ain itu beri atas, jadi mukhada'un, sebagaimana dalam paparan jadual kita ni. Jadi kita lihat sini mukhadi'un, mufa'ilun. Jadi kalau yang dilaku mufa'alun, mukhada'un. Dan tengoklah contoh-contoh perkataan digunakan di sini, mujahadun dan juga mujahidun. Tapi kalau kita gunakan kha dal ain, iaitu bermakna menipu, jadi akan jadilah dia mukhadi'un, wazan dia mufa'ilun, dan kata nama yang dilaku dibariskan ain di atas, mufa'alun, iaitu mukhada'un. Itu dalam contoh daripada corpusquran.com. Baik, lagi kalau kita scroll lagi kita akan jumpa lah. Ini semua yang merah ni ialah pecahan wazan daripada kumpulan kata kerja ketiga. Jadi kalau kita lihat di sini yuqatilunakum. Yuqatilun iaitu mereka memerangi. Jadi kalau orang yang memerangi, iaitu askar dan sebagainya, kita gantikan ya ni dengan mim di depan, jadi muqatilun. Jadi muqatilun tu maknanya askar-askar lah, orang berperang. Kalau seorang muqatil, kalau perempuan muqatilah, dan kalau ramai perempuan muqatilat. Ini sebagaimana dalam yang kita telah bincangkan ya. Mufa'ilat untuk pelaku, iaitu muqatilat. Di sini contoh ni mujahidat. Kalau lelaki mufa'ilun, iaitu muqatilun, dan seterusnya dalam jadual paparannya. Baik, kita lihat lagi, mungkin ambil 1-2 contoh sebelum kita balik kepada tajuk lain. Baik, ini hisab pula. Hisab ini wazannya ialah fi'al. Wazan dia fi'al. Jadi kalau kita lihat, ini yang perlu kita menghafal sikit lah. Kalau yang nombor 3 ni, fa'al telah buat, yufa'il sedang, mufa'il orang, mufa'al orang yang melakukan, mufa'al yang dilakukan. Kata terbitan dia fi'al. Jadi kalau kita jumpa perkataan seperti fi'al, wazan dia hisab, kita bolehlah bentuk kata kerja telah berlakunya, iaitu fa'al hasab. Kalau sedang, yufa'il yuhasib. Kalau orang yang membuat perhitungan, buat kira-kira, mufa'il iaitu muhasib, dan kalau yang kena buat mufa'al muhasab. Jadi kalau kita jumpa perkataan seperti hisab dalam contoh di sini, iaitu dalam korpus Quran ni, hisab, jadi kita boleh latih untuk membentuk wazan 5 dia, kerana ini kata terbitan fi'al. Dia bolehlah buat ni hasab, yuhasib, muhasib. Jadi muhasib dia orang buat kira-kira, dan dalam konteks moden ni dia gunakan untuk memberi makna accountant. Accountant ialah seorang muhasib. Kalau perempuan muhasibah. Kalau ramai accountant muhasibun, dan kalau ramai accountant perempuan muhasibat, sebagaimana yang telah kita bincangkan. Dia kena rujuk semula insya-Allah dan kena mantapkanlah. Seterusnya hafiz. Kita lihat satu contoh yang terakhir di sini. Hafizu ini suruhan, iaitu peliharalah kamu. Hafizu untuk ramai. Daripada suruhan ni kita boleh tengok dia punya kata kerja sedang berlaku. Yuhafiz,
ya di situ, yuhafizun, mereka telah memelihara atau mereka sedang memelihara, kerana kata kerja sedang berlaku. Jadi kalau nak menunjuk kepada orang yang melakukannya, kita gantikan yuhafizun, ya tu buang, jadi letakkan mim pada depan, dia akan jadilah muhafizun. Kalau perempuan muhafizat, kalau seorang muhafiz, seorang perempuan muhafizah. Jadi itulah pentingnya kita menguasai cara membentuk perkataan berdasar pada wazan, supaya kita boleh kiaskan dan boleh buat sendiri, dan berkembanglah perbendaan kata kita. Dan baik, itulah dia beberapa contoh. Jadi kita bolehlah dah dapat idea ni, insya-Allah bolehlah melakukannya ataupun melatih sendiri untuk memantapkan lagi bagaimana nak buat pecahan daripada kumpulan yang ketiga. Dengan itu kita teruskan perbincangan untuk kumpulan keempat juga. InsyaAllah kita akan buat satu persatu. Di kumpulan yang keempat ialah af'al. Kalau nak sebut wazan 5 dia bagaimana? Jadi kita kena lihatlah jadual balik. Jadual di muka surat 161 tu ialah wazan 5 bagi kumpulan keempat. Jadi af'al telah berlaku. Sedang yuf'il, orang yang melakukan, muf'il yang dilakukan, muf'al, dan kata terbitan ialah if'al. Jadi ini kalau kita dah hafal lagi bagus untuk memantapkan lagi pengetahuan kita. Jadi kita lihat bagaimanakah daripada kumpulan keempat ni nak membentuk pelaku. Jadi pertamanya kita kena tahu bagaimana nak membentuk kata kerja sedang berlaku. Jadi daripada af'al, kata kerjanya ialah wazannya ialah yuf'il. Jadi kalau perkataan aslam, iaitu telah menyerah, aslam maknanya telah menyerah. Di aslam, kata kerja sedang berlakunya ialah yuslim. Jadi kita kiaskan di sini, af'al yuf'il, aslam yuslim. Nak membuat pelakunya bagaimana? Buang ya di sini dan letak mim baris depan. Itu sajalah. Jadi contoh di sini, muf'il, muf'ilah, muf'ilun, muf'ilat. Kalau seorang lelaki yang telah menyerah, itu seorang yang menyerahkan dirinya kepada, di sini konteks ni menyerah kepada Allah lah. Jadi disebut seorang muslim. Kalau perempuan muslimah, kalau ramai muslimun, kalau ramai perempuan muslimat. Ini pun kita telah gunakan dalam kehidupan hari-hari kita. Rasanya tak ada masalah, kecuali kita perlu latih untuk mengkiaskan dia, untuk mencari wazan dia, ataupun meletak perkataan-perkataan lain yang boleh kita bentuk berdasar kepada kumpulan kata kerja yang keempat ni. Ini pelaku. Kalau yang dilaku, bahagian ain tu dibariskan baris atas. Jadi, muf'al akan jadi muslam, muf'alah muslamah, muf'alun muslamun, dan muf'alat muslamat. Itu cara bentuk dia. Jadi tengoklah konteks ayat, adakah digunakan salah satu daripada wazan ni. Baik, seperti biasa kita lihat korpus kita. Nak mencari contoh-contoh yang ada gunakan wazan keempat ni. Jadi kita lihat seperti biasa, Quran Dictionary dan Morphological Search. Morphological Search, kalau nampak di paparan tu, kita pilih part of speech to all, tak apa, dan form dia kita pilih nombor 4 dan kita search, dan dia akan paparkan lah segala perkataan yang dibentuk melalui kumpulan kata kerja keempat. Di sini an'amta, siratal ladzina an'amta. Jadi kita tahu an'amta ni adalah pecahan daripada an'am. Wazan dia af'al. Jadi af'al, af'alat, af'alta, af'alti, af'altu. Jadi an'am, an'amat, an'amta, an'amti, an'amtu. Jadi ini kita tahu dia ialah kata kerja telah berlaku. An'amta. Kalau sedang berlaku ni ialah yuf'il. Jadi bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlaku berdasarkan kepada 3 huruf ni, nun, ain, mim. Wazannya ialah yuf'il. Jadi dia akan jadi yun'im. Kena biasakan melatih bagaimana kita cari 3 huruf dan gantikan fa'il lam tu untuk membentuk perkataan baru. Jadi kalau kata kerja sedang berlaku dia yun'im, kalau pelakunya orang yang memberi nikmat, orang yang memberi anugerah dan sebagainya, daripada yun'im kita letak mim jadi mun'im. Mun'im. Jadi kalau yang kena laku mun'am, baris ain tu saja di baris bawah, pelaku baris atas
yang dilaku. Jadi mun'im, mun'am. Kalau ramai, mun'imun. Kalau perempuan, ramai, mun'imat. Dan sebagaimana yang kita telah bincanglah dalam jadual tu. Ini contoh bagi an'amta. Okay. Yunfikun, samalah, yunfikun, iaitu mereka menginfakkan, menafkahkan. Kalau orang yang menafkahkan, orang yang menginfakkan harta dan sebagainya, kita buang ya ni, gantikan mim dari depan, jadilah dia munfiqun. Kalau seorang munfiq, seorang perempuan munfiqah. Kalau ramai lelaki munfiqun, ramai perempuan munfiqat. Dan benda yang dinafkahkan tu, iaitu kata nama yang dilaku, bariskan fa ni baris atas, jadi munfiqun jadi munfaqun, mengikut konteks lah dari segi makna itu. Yang lain muflihun sama lah. Muflihun ni orang yang telah berjaya. Jadi mim ni baris depan. Nak bentuk kata kerja sedang berlaku, kita buang mim tu, gantikan ya balik, dan ya tu akan baris depan ni yuflihun. Untuk seorang lelaki yuflih, seorang perempuan tuflih, sebagaimana dalam jadual. Kalau ramai mereka lelaki yuflihun, ramai perempuan yuflihna. Dan kita tengoklah jadual tu untuk mengkiaskan, untuk membentuk perkataan-perkataan baru yang berdasarkan atau memberi makna-makna tertentu, sama ada lelaki, perempuan, pihak, bilangan dan sebagainya. Itulah banyak la tufsidu ni melarang. La tufsidu kalau nak membuat suruhan bagaimana? Pun kita dah bincang ni, afsidu. Jadi kena rujuklah untuk mengingatkan semula. Dia orang-orang yang membuat kerosakan ada di sini. Ala innahum humul mufsidu. Jadi al-mufsidu ni mufsidun. Itu asalnya ialah yufsid. Ini ta, tufsid itu kamu. Tapi kata kerja sedang berlakunya boleh yufsidun. Tapi kita buang ya tu kerana dia asal, dan kita letaklah mim. Jadi mufsidun iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan. Samalah juga mukmin dan sebagainya. La yubsirun contoh, la yubsirun, mereka tidak nampak. Kalau orang-orang yang melihat, kita jadikan dia bentuk kata nama pelaku, kita buang ya di sini dan gantikan mim dari depan, jadi mubsirun. Kalau benda yang kena buat, mubsarun. Kalau ramai perempuan, mubsirat, dan seterusnya. Jadi rasanya taklah rasanya dah dapat idea, jadi perlu latihan je lah. Fa-akhraj, contoh lain, fa-akhraj, dia mengeluarkan. Ini kata kerja telah berlaku. Jadi bagaimanakah kata kerja sedang berlaku ni? Af'al yuf'il, akhraj yukhrij. Kalau orang yang mengeluarkan sesuatu dalam bentuk kata nama pelaku, jadi kita gantikan daripada yukhrij, letak mim, jadilah dia mukhrij. Jadi mukhrij adalah orang yang mengeluarkan sesuatu. Mukhrij. Jadi dalam konteks moden ni, mukhrij filem tu ialah producer tu. Mukhrij, producer filem. Itu dari konteks moden lah. Dia gunakan wazan muf'il ni, iaitu orang yang mengeluarkan sesuatu. Dalam konteks ni dia menghasilkan filem lah. Dalam konteks moden ni lah. Jadi ni Al-Quran ni dia akhraj, maknanya telah mengeluarkan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj, diturunkan daripada langit air, lalu dia keluarkan dengan air itu bi minas samarat, daripada buah-buahan, sebagai rezeki bagi kamu. Baik, seterusnya itulah dia yufsid pun sama, kita dah sentuh tadi, dan kita boleh bentuk dia daripada kata telah berlaku, jadikan kata kerja sedang berlaku, dan seterusnya kita bentuk untuk kata nama pelaku dan yang dilaku berdasarkan kepada perbincangan tadi. Baik, kita kembali untuk lihat apa yang kita boleh teruskan perbincangan untuk malam ini, insya-Allah. Seterusnya, kumpulan keempat dah selesai, kumpulan yang kelima. Jadi kemahiran yang pertama, kita perlu amat penting kita menguasai wazan 5 untuk semua kumpulan kata kerja. Kemungkinanlah pada langkah pertama ni kita hafal dulu kata kerja telah berlaku dan sedang berlaku.
Yang pertama ni dia ada khusus untuk dia, ada pembincangan khas. Yang kedua sampailah ke 10 ni memanglah kalau kita dah kuasai fa'al, yufa'il, yang ni mudah lagi nak buat. Daripada yufa'il jadikan mufa'il. Kemudian daripada mufa'il jadikan mufa'al. Jadi tak adalah masalah. Rasanya taklah muskil sangat ya. Hanya perlu kita hafal bahagian ini saja. Daripada fa'al jadi yufa'il. Dan sebelum tu pastilah kita perlu tahu bagaimana dia berkembang daripada fa'al jadi fa'al dan akan menjadi fa'al dan akan menjadi af'al. Barulah kita cuba menghafal kata kerja sedang berlakunya. Dan daripada kata kerja sedang berlaku ni kita akan boleh buat kata pelaku dan kata yang dilaku. Jadi inilah kemungkinan lah, ini yang paling penting di antara yang paling penting. Semuanya penting tapi kalau kita nak ada priority kita cubalah menguasai ini dulu. Fa'al yufa'il. Jadi saddaq yusaddiq. Buatlah apa saja. Kadzab yukadzib. Fa'al yufa'il. Qatal yuqatil dan seterusnya sampailah ke 10 ni. Baik, kita kembali melihat bagaimanakah nak membentuk daripada nombor 5 ni, iaitu wazan yang kelima, kumpulan kata kerja yang kelima, iaitu tafa'al. Kata kerja sedang berlakunya ialah yatafa'al. Yatafa'al. Okey, kita catat di sini yatafa'al. Bila dah tahu yatafa'al, nak buat pelakunya bagaimana? Letak aja mim tu baris depan, gantikan ya di sini. Jadi mutafa' pelaku pada bawah, mutafa'il. Kalau yang dilaku pada atas, mutafa'al. Itu saja. Baik, kalau gunakan kata kerja taqaddam, maknanya mara ke hadapan. Jadi kata kerja senang berlakunya yataqaddam. Jadi, kalau pelaku, orang yang mara ke hadapan tu, orang yang advance, orang yang telah maju ke hadapan, kita gantikan ya ni dengan mim baris depan. Mutafa'il. Begini, mutaqaddim. Kalau perempuan, mutaqaddimah. Dan dalam konteks ini juga digunakan negara-negara maju tu dipanggil dual mutaqaddimah. Digunakan kata nama pelaku. Jadi negara-negara iaitu dual daulah, plural dia ataupun jamak dia ialah dual. Jadi sifatnya yang maju mutaqaddimah. Dual mutaqaddimah. Berapa negara yang maju. Di sinilah datangnya daripada asal makna perkataan iaitu telah mara ke hadapan. Jadi samalah kalau ramai mutaqaddimun, kalau perempuan mutaqaddimat, kalau yang dilaku letak je baris atas mutaqaddam, mutaqaddamah, mutaqaddamun dan mutaqaddamat. Dan melihat konteks ayat lah sama ada ia digunakan sesuai dengan makna ayat atau tidak. Jadi itu ialah kata kerja kumpulan yang kelima. Jadi kita lihat korpus kita supaya kita nak melatih lagi, tengok beberapa contoh yang ada di korpus Quran.com ni. Jadi kita lihat Quran Dictionary dan kita pilih morphological search seperti biasalah. Part of speech kita pilih semua, all, dan form dia kita pilih yang kelima. Dan kita search, dia akan paparkanlah semua perkataan yang dibentuk berdasarkan kepada kumpulan kata kerja kelima. Jadi kalau di sini kita lihat kita ambil yang tiada huruf lemah dulu. Jadi yatafajjar. Yatafajjar kata kerja sedang berlaku daripada tafa'al tafajjar. Itu yang berpancutan, cerita pasal Nabi Musa AS yang ketuk dengan tongkatnya, air pun keluar daripada batu tu. Jadi yatafajjar. Kalau pelakunya letak mim, mutafajjir. Mutafajjir yang apa, yang dan digunakan kalau mutafajjirat. Mutafajjirat. Kita lihat di sini. Mutafa'ilat. Mutafa'ilat, mutafajjirat. Dalam konteks moden ni, mutafajjirat tu ialah bom. Bom yang letupan bom tu, mutafajjirat. Kerana dia pecah, dia keluar, dia terpancut, dia terpancar. Jadi itu mutafajjirat tu digunakan di sini. Mutafajjirat bukan yang tak semestinya orang, tapi benda-benda yang bersifat begitu, yang terpancar dan sebagainya. Jadi bom digunakan, disebut sebagai mutafajjirat untuk menunjukkan banyak lah.
Ini satu di antara penggunaannya. Kalau kita jumpa teks-teks nanti, kita insya-Allah kita akan lihatlah bagaimana dia gunakan satu istilah tu berdasarkan kepada wazan 5 ni, yang menunjukkan makna pelaku, yang dilaku dan sebagainya. Nanti kita lihat lagi di korpus kita ni adakah perkataan-perkataan lainnya. Jadi yatafajjar tadi bolehlah, kita boleh buat kata kerja daripada kata kerja sedang berlaku, jadikan pelaku mutafajjir. Dan kalau yang kena buat tu mutafajjar dan sebagainya. Baik, kalau fayata'allamun, fayata'allamun, yata'allamun makna belajar. Kalau orang yang belajar, gantikan ya tu mim pada depan, muta'al. Kalau yang melakukannya pada bawah, muta'allimun, iaitu ramai orang yang belajar, pelajar-pelajar lah. Kalau benda yang dipelajari muta'allamun, tapi kemungkinanlah konteks tak sesuai untuk menggunakan wazan tu, kemungkinan dia akan gunakan perkataan lain lah, dia tak gunakan perkataan muta'allamun. Tapi kalau muta'allimun itu memang sah lah, itu digunakan dengan makna orang yang belajar. Fa yata'allamun, ini kata dia sedang berlaku, jadi gantikan ya tu dengan mim pada depan, muta'allimun, orang yang belajar. Dan lain pun taqabbal. Okey, Rabbana taqabbal ni suruhan, ya taqabbal. Jadi kalau sedang berlaku ni ya taqabbal, ya taqabbal. Kalau nak menunjukkan orang yang menerima, dia letak mim, mutaqabbil. Ini asalnya ya taqabbal, ya taqabbal, tapi letak ya tu ganti dengan mim, jadi mutaqab. Kalau yang melakukan mutaqabbil, kalau yang kena buat mutaqabbal. Itu dia punya perubahan makna lah dengan perubahan baris ni. Ini contoh satu. Contoh seterusnya, jadi boleh lihatlah, ya tabayyan. Kalau nak kata yang jelas, mutabayyin. Kalau yang kena jelas, mutabayyan, dan seterusnya. Ta'ajjal, ta'ajjal maknanya bersegera. Ini telah berlaku, ta'ajjal. Kalau sedang berlaku, ya ta'ajjal. Kalau orang yang bersegera, muta'ajjil. Kalau benda yang disegerakan dari segi makna literal, muta'ajjal. Ta'akhir sama juga ya. Ta'akhir telah lewat. Ta'akhir telah lewat. Kalau sedang, ya ta'akhir. Kalau orang, muta'akhir. Kalau yang diterlewatkan, itu tak kenalah, kemungkinan tak boleh terjemahkan secara literal, tapi boleh dibentuk mutaakhir, yang lewat, mutaakhir, yang seterusnya lah, yang lambat dan sebagainya. Tatafakkarun, kamu semua berfikir. Jadi kalau seorang yang berfikir, jadi kita buang ta di sini, gantikan mim, jadi mutafakkir. Mutafakkirun, orang yang berfikir. Mutafakkar, benda yang kena fikir. Tapi kemungkinan tak sesuai dari segi makna. Tapi kalau nak dibentuk, begitulah bentuknya. Mutafakkarun. Baik, di sini mengambil peringatan, yatadzakkarun. Kalau orang yang mengambil peringatan, mutadzakkirun. Kalau seorang mutadzakkir, kalau seorang perempuan mutadzakkirah. Dan kalau yang diambil peringatan, mutadzakkar, dan seterusnya sebagaimana dalam jadual. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita boleh gunakan di sini untuk melatih supaya benda ni rasa taklah begitu rumit, maksud kita dah biasa. Perlulah kepada usaha untuk melihat dan cuba membuat sendiri. Baik, kita kembali kepada buku kita, iaitu sekarang ni kita telah bincang kumpulan kata kerja yang kelima dari aspek nak membuat pelaku, kata nama pelaku, dan kata nama yang dilaku. Mutaqaddam, mutaqaddim, mutaqaddam, dan seterusnya. Baik, kumpulan kata kerja yang ke-6 pula. Wazan dia tafa'al. Ini contoh di sini, tanafas. Jadi sekarang ni kita perlulah untuk tahu bagaimana kata kerja sedang berlakunya. Tapi saya rasa kita kurang seminit ni. Jadi saya rasa kita tangguhkan perbincangan kumpulan ke-6 ni pada sesi akan datang. Jadi sekian saja untuk kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.